Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung soalan Johor Trial Johor SPM 2021. Jadi kita pergi kepada soalan nombor 3. Okey, kita tengok kat sini soalan diagram 3.1 show 3 stages of solution PQR, dan data kat sini ialah dalam animal cell. Okey, tengok gambar rajah, ada P, ada Q dan R. Dan soalan yang pertama, based on diagram, name the type of cell division. Okay, type of cell division ada dua saja, iaitu mitosis dengan meiosis. Dengan meiosis. Jadi yang ini yang mana satu? Kita tengok gambar. Maka dekat sini kita perhatikan ada tak DNA recombination. DNA recombination tu maksudnya dalam satu kromosom ni ada tak yang berbelah macam ni. Maksudnya dia dah berlaku crossing over. Ada tak? Tak ada. Tak ada Okey, dekat sini ada tak proses crossing over? Tak ada berlaku. Dekat sini ada tak DNA recombination? Tak ada. Maka itu adalah proses mitosis. Mudah saja ya. Mitosis. Macam mana kita nak kenal pasti sama ada meiosis atau mitosis? Pertama, tengok sama ada crossing over ataupun tak ada. Yang kedua, tengok ada tak DNA recombination. Kalau tak ada, maka dia adalah proses mitosis. Tengok soalan yang kedua. Name the stages P, Q and R in the spaces provided in diagram 3.1. Okay, kat sini dia nak stages. Stages tu maksudnya sama ada empat makna: prophase, metaphase, anaphase ataupun telophase. Disebabkan ini adalah proses mitosis tadi kamu cakap, maka dia tak ada prophase 1, metaphase 1. Tak ada Dia hanyalah prophase, metaphase, anaphase ataupun telophase sahaja. Kita tengoklah gambar tu. Kita tengoklah gambar tu. Okey, pertama kita tengok P. Okey, dapat kita perhatikan dekat sini semasa proses P, apa yang beratur? Yang beratur ialah semua kromosom beratur pada satu line kat situ. Okey, kalau dia beratur pada satu line, maka dia adalah metaphase. Sama ada metaphase ataupun metaphase 1. Sebabkan dia adalah proses mitosis, maka jawapan kita hanyalah metaphase. Okey, faham? Seterusnya, kita tengok dekat sini. Okey, apa yang ada dalam gambar rajah? Kita nampak kat sini ada centriole. Dekat sini kita ada spindle fiber. Dekat sini kita ada nuclear membrane. Dekat sini kita ada nucleolus. Dekat sini kita ada kromosom. Jadi kromosom tu dah jelas kelihatan membentuk kromosom dengan sistem kromatiknya. Maka kita boleh katakan dia adalah proses prophase. Kenapa proses prophase? Pertama, kita lihat dia punya nuclear membrane. Nuclear membrane dia dah mula nak menghilang, start to disappear. Nucleolus dia pun sama, start to disappear. Maka dia adalah proses prophase. Okey, ingat formula yang saya ajar, CSNN. Okey, kromosom dia dah jelas kelihatan, kromosom. S, spindle fiber dah mula untuk terbentuk. Okey, N, nuclear membrane start to disintegrate, start untuk menghilang, dan nucleolus start to disappear. Okey, dia adalah proses prophase. Dan seterusnya kita lihat kat sini. Okey, bila kita lihat gambar R ni, kita nampak ada kromosom tu yang dah berpisah, tapi ada yang dah berpisah. Tadi kromosom dia kan pada asalnya dia beratur macam ni. Okey, lepas tu kita nampak pada peringkat R dia dah berpisah. Dia dah berpisah. Okey, dia berpisah kat tengah ni, dekat dia punya centriole tu dia berpisah dan pergi ke kutub bertentangan. Maka bila berpisah, separate, itu adalah proses anaphase. Okey, anaphase. Okey, kita lihat soalan yang seterusnya. State the chromosome behavior at the following stages. Ingat lagi tak yang saya ajar? C, S, N, N. Untuk setiap fasa ada kromosom
ada spindle fiber, ada nuclear membrane dengan nucleolus dia. Tapi sekarang pada soalan nombor 3, dia hanya nak lihat kromosom behavior sahaja. Maka kamu tak perlu terangkan spindle fiber ni, tak perlu, dan nucleolus pun tak perlu. Maka apa yang berlaku semasa peringkat P? Kita tahu tadi P adalah proses metaphase. Maka pada proses metaphase, kromosom behaviornya kita dapat lihat dia, keyword dia dekat sini adalah line up. Okey, dia beratur. Tapi apa yang beratur? Kita tak boleh cakap kromosom saja. Kita kena beritahu yang beratur tu ialah sebenarnya dia punya centromere yang kat tengah tu. Okey. Jadi centromere of each chromosome. Centromere untuk setiap kromosom line up. Okey. Line up. Dekat mana dia line up? Dekat ni, metaphase plate. Okey, faham? Okey, sekarang kita tengok pula untuk R. Okey, R Sekarang kita dah tahu tadi dia berpisahkan kromosom dia. Tapi sebenarnya apa yang berpisah? Yang berpisah tu ialah dia punya sister kromatid. Sebelah sini dengan sebelah sini. Okey, dia berpisah dekat situ. Okey. Jadi jawapan kamu kena cakap sister kromatid. Wajib kromosom behavior dia sister kromatid separate. Two different pole. Okey, itulah dia punya kromosom behavior. Faham? Okey, faham Okay, sekarang kita lihat pula untuk soalan seterusnya. Okey, soalan ni berbunyi, explain how cell division in A1, in A1 tadi yang atas tadi, mitosis, can be applied to increase production of the orchid plant in short time. Keyword pada soalan ni ialah dia nak macam mana cell division tadi, iaitu proses mitosis ni tadi kita boleh gunakan untuk menghasilkan pokok orchid yang banyak. Dia punya keyword ialah banyak banyak ni dalam masa singkat. Jadi menggunakan pengetahuan yang kita dah tahu, proses tu kita tahu dia adalah tissue culture. Lepas tu kita tengok markahnya ialah 3 markah. Dalam soalan dia tak cakap proses apa. Jadi kamu cakap by using, yang pertama kamu kena cakap proses dia ialah tissue. The process is tissue culture. Kita nak culture dia punya tissue culture, ataupun kita kena clonekan tumbuhan tersebut. Clone the plant. Tissue culture ni adalah clone Tissue culture adalah teknik cloning untuk tumbuhan. Itu dah dapat satu markah. Seterusnya kamu kena faham lah, kita belajar sikit berkenaan tissue culture. Tissue culture dia bermula daripada tissue tu sendiri. Tissue tu sendiri yang kita ambil daripada plant. Tissue daripada plant kita ambil, tissue daripada plant kita ambil, dan kita culturekan dia dalam medium. Kita letakkan dia dalam culture medium. Culture medium ni mengandungi semua nutrien yang diperlukan oleh plant tu. Culture medium ni dia contain all the nutrient needed by plant. Tapi ni kamu tak perlu sebut lah, sebab markahnya 3 je. Needed for plant to undergo process mitosis. Bila kita letakkan tissue ni in tissue, maksudnya sebahagian daripada bunga orchid tu kita letakkan dalam medium. Medium ni agar agar yang mengandungi segala nutrien, dan seterusnya dia akan undergo, tissue tu akan undergo mitosis. Dia akan undergo mitosis. Selepas dia undergo mitosis, dia akan membentuk sel yang banyak. Banyak sel, yang sel tu kita panggil sebagai callus. To form callus. Dan kemudiannya callus ni akan develop into plantlet. Plantlet.
Dan seterusnya dia akan undergo differentiation ataupun specialization. Okay, specialization. Dan seterusnya kita boleh tanam dia lah dekat soil. Okay, ini adalah teknik tissue culture. Jadi jawapan kamu, markah yang pertama kamu sebut teknik dia lah tissue culture. Markah yang kedua kamu sebut put into culture medium and the tissue will undergo mitosis, okay, to form callus. Lepas tu callus will develop into, callus ni akan dia akan develop into plantlet, okay, and plantlet undergo specialization. Tu markah dia. Markah yang kedua, markah yang ketiga. Okay, faham tak? Kalau soalan mitosis selalunya memang untuk soalan application dia akan keluar tissue culture dan juga cancer. Tengok ni soalan yang seterusnya ni. Okay, soalan berkenaan dengan cancer. Diagram 3.2 show normal cell develop to become cancerous cell. Okay, kat sini dia bagi gambar. Kat sini normal cell bentuk dia cantik je. Kita ada 1, 2 dan 3 sel. Tapi dekat cancerous cell ni kita nampak ada 1, 2, 3, 4. Sel yang ini, sel yang ni sel yang ni awak nampak kat sini. Sel yang ni dengan yang ni dia sedang membahagi secara mitosis. Okay, explain the formation of cancerous cell. Okay, pertama kita kena bagi tahu cancerous cell ni terjadi daripada proses, kamu kena tahu dia terjadi daripada proses disebabkan oleh gene mutation. Okay, gene mutation. Salah je. Gene mutation. Okay, daripada proses gene mutation. Okay, sekarang kita nak lihat markah dia berapa. Markah dia adalah 3. Okay, kamu terpulang pada kamu lah nak jawab macam mana, tapi point dia semua kena ada. Yang pertama kita kena beritahu gene mutation tu terhasil daripada apa. Okay, pertama kita cakap caused by, disebabkan oleh apa. Caused by chemical ataupun radiation lah. Okay, kalau kamu nak tahu kanser ni terhasil daripada 2 sebab dia terhasil daripada mutagen. Dia expose kepada mutagen. Mutagen ni adalah bahan yang menyebabkan mutation lah. Okay, mutagen ni ada 2 jenis. Pertama ialah radiation. Yang kedua disebabkan oleh chemical. Okay, kalau sel tu expose kepada 2 benda ni, ada kemungkinan dia boleh menyebabkan proses mutation. Okay, jadi kita beritahu sama ada caused by chemical ataupun radioactive substance. Radioactive substance ni dia mengeluarkan radiation lah. Okay, right. Yang kedua, di caused by. Lepas tu dia akan mengakibatkan apa? Dia akan mengakibatkan mutation pada gene. Mutation to the gene that control rate of cell division. Okay, rate of cell division. Okay, cell division ni sebenarnya dia dikawal oleh satu gene. Contohnya lah dalam satu masa sel ni akan membahagi sebanyak berapa kali, katakan 2 kali, 3 kali. Okay, proses ni ada gene yang mengawal dia. Okay, sekiranya gene yang mengawal rate of cell division tu dah berlaku mutation, maka dia akan mengakibatkan uncontrolled mitosis. Okay, dia akan mengakibatkan uncontrolled mitosis dan akhirnya akan menghasilkan mass of cell ataupun cancer cell. Uncontrolled mitosis to form mass of cell. Okay, faham Okay, jadi
awak kena tahu. Explain the formation of cancerous cell. Cancerous cell ni boleh jadi disebabkan oleh oleh chemical ataupun radioaktif. Dan chemical and radioaktif ni dia akan mengakibatkan gene mutation. Okay, kalau awak belajar dalam bab variation, mutation ni ada dua jenis. Kita belajar sikit. Mutation ni ada dua jenis, iaitu sama ada gene mutation ataupun chromosomal mutation. Gene mutation ni maksudnya mutation yang berlaku pada base of nucleotide, dekat nucleotide base. Okey, dekat dia gene tu kan ada nucleotide base tu kan ada 4 ATCG kan. A, T, C dengan G. Okey, dia punya base tu. Okey, jika base ni berubah, maka dia dikenali sebagai gene mutation. Ada deletion, ada substitution dan sebagainya. Tapi kalau chromosomal mutation ni berlaku disebabkan oleh perubahan dari segi size ataupun number of chromosome. Contohnya sindrom Down, di mana bilangan kromosom dia bertambah. Okey, faham? Okay, itu saja untuk soalan nombor 3. Soalan nombor 4 nanti kita akan pergi kepada video seterusnya. Terima kasih.